Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. Okay, so mula-mula saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi bantu saya untuk menjadi volunteer lah ataupun menjadi lab instructor untuk kelas BWJ 20203 dan kita akan buat lab practical test. Okay, so macam kita boleh tengok dekat belakang saya ni, ini adalah test yang kita akan buat untuk kita evaluate ataupun kita nak examine skills yang ada pada pelajar tahun 2 untuk subjek BWJ 20203 Microbiodiversity and Ecology. Okay, so kita akan set up 8 station. Okay, kita boleh tengok. Jadi station pertama tajuk dia adalah use of microscope. Jadi dekat station ni adalah kita nak tengoklah para pelajar tu the moment dia ambil dia punya mikroskop daripada kabinet tu, cara dia pegang, lepas tu cara dia pasang, lepas tu dia on kan, macam mana dia laraskan everything, all the lens semua tu kemudian kita akan bagi slides, the prepared slides. Lepas tu kita minta dia tengokkanlah dekat bawah mikroskop tu, and then dia akan bagi kita tengok supaya kita make sure lah yang betul cara dia menggunakan mikroskop. Dan kalau boleh kita nak tengok kalau boleh dia tunjukkan pada kita setiap lens tu daripada 4 times kepada 10 times kepada 40 times, and if lucky dia orang boleh dapatlah sehingga ke 100 times lah. Tetapi yang kita ni kalau boleh sehingga ke 40 times sahajalah. Kalau 100 times tu mostly sometimes macam tak susah lah nak jumpa kan, tapi tak apalah. Jadi kalau dia dapat 40 times tu kita dah boleh bagi markah penuh lah berdasarkan dia punya teknik tu saja. Okey, kemudian dah selesai yang tu dia boleh macam mana cara dia kemas dengan cara dia letak balik dekat dalam kabinet. Tu cara untuk kita tengok. Okey, kemudian station yang kedua adalah station gram staining. Okey, so station gram staining ni nanti sekarang kita sebenarnya nak tengoklah cara macam mana dia mengingati step by step dia punya gram stain tu, dan cara dia sama ada teratur ataupun tidak. Okey, so dia punya prosedur dia tidak akan diberi. Saya dah maklum kepada pelajar memang kena memorize dah all the steps. Nak kena pakai apa dulu, lepas tu apa the second reagent, what's the third reagent, and how long each reagent will last kan. Ada yang 30 seconds, ada yang 1 minute, ada yang immediately kena wash off. Okay, so itu adalah yang memang pelajar dan pelajar kena tahulah. Okay, so that's the second station. And then nanti untuk yang gram staining tu kita akan sediakanlah plates yang memang dah ada bacteria colonies. So student akan ambil daripada situ saja. Okay, so that's the second second station. The third station is agar plate preparation. Okay, so agar plate preparation ni kita sebenarnya nak tengoklah macam mana cara pelajar ni dia menyediakan agar plate tu. Okay, dengan aseptic teknik lah. So kita kena tahu cara dia adalah macam mana dia hidupkan Bunsen burner, macam mana dia sterilisekan dulu agar punya botol tu, lepas tu cara dia tuang tu macam mana dengan lid, adakah buka sepenuh ataupun buka separuh, and then bila dia dah tuang tu kalau boleh tak nak comot-comot sangatlah, tak nak mesi-mesi tumpah-tumpah kan. Lepas tu dia punya ketinggian agar dia tu dekat dalam plate tu jangan tinggi sangat, janganlah nipis sangat. Kemudian bila dia dah nak solidifikan tu, sama ada plate tu ditutup terus ke ditutup separuh ke. Okey, so yang kita nak dia tutup separuh lah. Okey, kita tak naklah ditutup completely sebab nanti dengan all the condensation semua tu kan. Okey, so itu sahajalah untuk yang station tersebut. Kita tak payahlah tunggu sampai pelajar tu solidify dia punya plate dia tu. Cukup sekadar apabila dia dah berjaya lah untuk tuang, dan dia make sure dia tutup balik lah everything, dia punya botol, dia tutup balik dia punya Bunsen burner. Okay,
So the next station adalah streak plate technique. Okay, so ini adalah teknik yang memang kita ajar dekat dalam kelas yang menggunakan zag tu kan, zigzag punya teknik tu. Okay, so kita memang ajarlah macam mana mula-mula dia akan ambil dia punya sampel tu yang mana kita akan sediakan juga. So bacterial culture tu ataupun bacterial koloni, lepas tu dia akan ambil dan kita tengok teknik macam mana dia streak dekat dalam plate. Plate tu pun memang dah siap lah. Okay, so mula-mula saya rasa hopefully everyone tahulah macam mana cara dia. Mula-mula kita buat one side and then kita pusingkan plate kita and then streak one from the previous streak tu kita slidekan, streakkan lagi, and then the last one nanti barulah kita kita bagi yang penghabisan tu lah supaya untuk kita isolatekan koloni tersebut. Okay, next station adalah bacterial lawn making. Okay, so bacterial lawn making ni untuk dia buat bacterial lawn lah so basically jadi kita akan preparekan juga plate, kemudian bacterial lawn tu kita tak adalah nak sediakan bacterial culture tu tapi memadai kita hanya sediakan water sahaja. Jadi kita nak tengoklah macam mana pelajar dia ambil water tersebut, okay, kemudian dia letak dekat atas plate tersebut dan cara macam mana dia spreadkan. Okay, so kita nak make sure dia spreadkan memang memenuhi segelinap ruang lah dekat atas agar plate tersebut. Okay, sebab recently kita ada buat lab lah dengan diorang and hasilnya memang kita nampak mereka tidak betul-betul buat bacterial lawn tu. Jadi macam kat tepi-tepi tu kebanyakannya tak kena. Okay, so kalau pakai water tu nanti make sure lah nampak semua tu semua belah permukaan plate tu boleh nampak. Okay, next one adalah susceptibility level determination. Okay, so yang ni kita akan provide plate yang memang dah ada zone of inhibition. Okay, jadi apa yang kita nak adalah kita nak tengok cara dia mengukur the diameter tu of the zone of inhibition. Okay, kemudian kita akan sediakan chart diameter chart tu zone of inhibition tu. Jadi chart tu kita akan cakap je lah apa-apa sebab dalam chart tu dia ada kolom untuk antibiotik apa, kemudian ada bacaan-bacaan dia kan. So bacaan-bacaan tu untuk memberitahu bahawa either kita punya sampel tu resistant ataupun intermediate level ataupun susceptible punya level. Jadi berdasarkan dia punya bacaan tu, diameter tu, nanti pelajar tu kena tengoklah dekat mana sama ada dia resistant, intermediate ataupun susceptible. Jadi pelajar kena bagi tahu kat kita sama ada dia resistant, intermediate ataupun susceptible. Dan siapa-siapa yang akan jadi lab instructor dekat stesen ni, korang boleh tukar-tukar lah setiap kali pelajar yang baru, korang just tukar-tukar nama antibiotik tu je. Okay, so sekejap-sekejap cakap Streptomycin ke Oxacillin ke, okay, so tukar-tukar je, tak kisah. Okay, next one adalah disk preparation and application. Okay, jadi yang ni kita akan sediakan filter paper bulat besar tu, kita akan sediakan puncher. Okay, and then kita sediakan plate juga. Okay, and then kita sediakan air jugalah macam biasa jadi kita nak tengok macam mana dia preparekan disk tu. Okay, kita memang dah bagi tahu dah kita akan menggunakan puncher, tapi dalam lab sebelum ni mereka tak buat, kita yang dah siap-siapkan punch untuk dia orang. So kita nak tengoklah macam mana dia punchkan. Supposedly senang lah kan, semua orang pernah buat punching paper tu kan. Jadi kita nak minta lah dia orang buat. Lepas tu macam mana dia nak preparekan disk tu, maknanya dia orang kena rendamkan dekat dalam ekstrak lah, tapi kita akan sediakan air sahaja. Kemudian macam mana diambil dan disusun dekat dalam
plate dia plate yang tu. Jadi terpulang pada instructor sama ada nak cakap dengan student tu nak suruh letak 4 ke, nak suruh letak 5 ke, nak suruh letak 6 ke kan. Just untuk uji dia lah, bagi dia berfikir. Kalau letak 4 macam mana susunan, kalau letak 5 macam mana susunan, kalau letak 6 macam mana susunan kan. Tapi jangan sampai macam bully dia sampai suruh letak 10 kan, memang crowded lah. Okay, so itu adalah stesen tersebut, stesen nombor 7. Dan last sekali adalah stesen nombor 8, iaitu plate incubation. Okay, jadi plate incubation ni pelajar akan disediakan dengan plate. Okey, sama ada plate tu ada agar ke tak ada agar ke, kita tengoklah apa yang berlaku. Okey, kemudian kita sediakan parafilm dan kita sediakan juga marker pen. Okey, jadi tekniknya kat sini kita nak tengok macam mana dia menyediakanlah prepkan plate tu sebelum kita nak hantar masuk ke dalam incubator. Jadi kita nak tengok dia memang tulis nama. Okey, yang penting kena ada nama pelajar tersebut, tarikh pelajar tersebut dan bagi tahu jenis mikrob dekat dalam tu. Okey, so itu hanya terpulanglah kepada pelajar sama ada dia nak letak E. coli ke, nak letak Staph aureus ke, terpulang. Tapi 3 benda tu mesti kena ada, nama pelajar, tarikh tersebut disediakan dan juga nama mikrob ataupun nama bakteria lah dekat dalam tu. Kemudian kita nak tengok teknik dia pasang parafilm tu, sama ada caranya adalah kedekut sangat ke, cara dia terlalu membazir ke, ataupun cara dia nak tarik dia tu kan sikit-sikit putus kan. Jadi maknanya something is wrong lah dengan dia punya teknik tersebut. Kemudian dia bawa terus pergi ke incubator. Kita ikut dia pergi ke incubator dan kita nak tengok macam mana dia buka pintu incubator, dia susun, dia letak dia punya plate dia tu macam mana, sama ada ke atas ataupun inverted ke bawah. Okey, jadi benda-benda tu adalah teknik yang sebetulnya lah. Okay, dan macam mana dia tutup incubator tu. Okay, itu habis. Okay, so basically that is all the 8 stations and satu pelajar hanya duduk dekat satu station sahaja. Okay, so bukannya satu pelajar tu dia buat dekat station 1 kemudian dia pergi ke station 2, tak. Okay, so satu pelajar hanya satu station saja. Jadi lepas dia dah settle dekat station dia tersebut, dia boleh keluarlah. Okay, alright, so now saya nak ceritakan bagaimana perjalanan untuk lab tersebut. Okey, kalau korang tengok kita ada 8 station kan. Jadi maknanya at one time ada 8 pelajar akan berada dekat dalam satu lab tu. Dan kita ada 34 pelajar. Jadi maknanya akan ada 5 round lah. So round 1, 2, 3 dengan 4 memang penuh. Okey, 8 orang. Tapi akan ada 2 orang lagi extra tu akan masuk ke round kelima. Jadi pelajar-pelajar ni saya memang dah bagikan jadual. Jadi mereka dah tahulah siapa datang dulu, siapa datang kemudian. Okey, setiap dia punya jadual itu adalah selama 30 minit. Okey, jadi hopefully lab instructor yang berada dekat station masing-masing itu kena make sure pelajar-pelajar ni kena settlekan dalam masa 30 minit lah. Okey, especially kalau macam yang use of microscope, itulah yang macam mungkin takut dia macam susah sikit nak ambil, nak cari kan dia punya tu. Yang lain-lain tu I think memang boleh je nak settlekan dalam masa 30 minit. Tetapi at the start of each test tu kita kena bagi tahu dekat dia yang kita bagi masa dia 30 minit sahaja. Okay, nanti korang akan diberi rubrik dan kejap lagi saya akan ceritakan berkenaan dengan rubrik tersebut. Okay. Okey, ini adalah rubrik yang saya dah sediakan dan saya akan berikanlah kepada semua lab instructor. Okey, jadi nanti dekat rubrik tu nanti bila pelajar tu sampai je dekat station masing-masing, kita serahkan kertas ni kepada pelajar supaya pelajar tuliskan nama dengan nombor matrik dia. Okey, so itu sajalah. Kemudian ambil balik kertas tu. Okey, kemudian lab instructor akan bagi tahu, okey, tunjukkan cara macam mana nak menggunakan mikroskop macam tu, ataupun okey, tunjukkan cara how you prepare the agar plate, okey, how you make the bacterial lawn. Okey, so bergantung kepada station masing-masing lah. Okey, jadi apabila sedang berlangsung tu, jadi lab instructor ni kena bagi markah. Okey, ini ada 5 elemen yang saya nak measure diorang, nak examine diorang. So the first one is the PPE.
dia punya pakaian dia lah. Okay, jadi cuba kalau kita tengok kriteria dia, good PPE, the student has appropriate PPE wear to enter the microbiology lab and start any experiment. Okay, so ini saya rasa semua orang tahulah kan, semua orang jenis masuk lab kan. Jadi maknanya kita nak tengok dia ada dia punya lab coat, lepas tu dia pakai mask, lepas tu rambut dia kemas, lepas tu dia tak ada any excessive accessory yang dangling macam tu kan. Lepas tu tengok kasut dia. Okay, kasut dia tu mesti yang bertutup. Okay, so kalau dia complete semua tu boleh bagi markah 5 lah. Okay, the second one is the surface sanitization. Okay, jadi pelajar ni memang sepatutnya awal-awal tu dia datang tu, bila macam kita instructor kata, okay, show me how to use the microscope. Okay, so dia kena first of all dia kena ambil spray alkohol yang ada kat situ, dia kena spray kat tempat dia. Okay, and then dia lap macam tu. So kita tengoklah kalau dia buat tu memang dia spray nampak betul, dan kita boleh bagi markah penuh lah. Tapi kalau dia tak spray langsung, so nervous kan, tiba-tiba je terus je dia pergi ambil mikroskop tu, maknanya kena bagi kosong. Tapi tengah-tengah tu you tengoklah, mungkin dia spray tak menyeluruh ataupun dia salah ambil spray, terpulang. Okay, so tengoklah di antara yang tengah-tengah tu. And then the third one, kita nak tengok lab techniques. Okay, so excellent technique is used throughout the lab procedure. Procedures are well planned and well executed. Okay, so di sinilah korang kena tengok cara dia pegang mikroskop macam mana, cara dia aseptic teknik dia macam mana, dia punya turutan gram staining tu macam mana. Okay, so make sure lah dia punya prosedur tu dia ikut betul-betul. Kalau memang dia memang taram semua, dan bagi kosong lah. Kalau memang betul prosedur dia betul, boleh bagi 5. Tapi kalau macam ada lacking here and there, and then boleh bagilah tengah-tengah tu. Understanding of procedures. Student shows excellent understanding on the topic by successfully answering questions by the instructor. Okay, so ini kita bukan sahaja nak tengok cara dia psikomotor dia, cara dia buat kerja tu, tapi kita nak tahu juga dia faham ke tak kenapa dia buat macam tu. Okay, so saya akan sediakan soalan lah. So setiap section tu, station tu, saya akan sediakan 2 soalan, tapi instructor hanya tanya dia 1 soalan je lah. Okay, sebab so kiranya 1 soalan tu untuk round 1. So soalan yang kedua untuk round 2. Nanti bila round 3 tu ulang baliklah soalan yang pertama tu. So 1 soalan saja tu. Soalan tu memang dia berkait rapat lah dengan stesen tersebut kan, so that kita nak tengoklah dia faham ke tak. Okay, jadi kalau dia jawab betul boleh bagi 5. Kalau dia jawab salah, memang salah betul tu, bagi kosong lah. Tapi kalau macam jawapan dia tu macam bolehlah 50-50 ke kan, 40% betul ke, then bagilah markah dekat tengah-tengah tu. Okay, and the last one is courtesy and safety. While conducting the procedure, the student is tidy, respectful of others, mindful of safety, and leaves the area clean. Okay, so ini adalah juga kita nak tengok sama ada pelajar tu dia kerja dia tu jenis teratur ataupun tidak, ataupun dia memang berselera. Lepas tu bila dia dah siap semua tu kan, adakah dia sanitize balik, dan adakah dia susun balik semua benda tu betul-betul. Okay, so itulah kita nak tengok, because itulah penghabisan dia. Jadi kalau betul-betul dia buat semua tu, boleh bagi 5. Kalau dia tak buat langsung, dia memang belah je macam tu, bagi kosong. Tapi kalau kalau macam ada yang dia buat, ada yang tak buat, then bagilah apa-apa yang dekat tengah tu. Okay, alright, so that's all lah untuk the rubric on how to evaluate the students. Okay, so ini adalah jadual berkenaan dengan turutan pelajar lah secara random. Jadi saya memang dah bagi kat pelajar siap-siap. Jadi diorang tahulah kita punya practical test ni time allocated lah daripada pukul 10 sampai pukul 1. Okay, dia 3 jam lah. Jadi kita sepatutnya akan habis hingga pukul 12.30 tengah hari sahaja. Jadi kita memang start daripada pukul 10 dan kita bagi the first round pelajar tu 30 minit. Okay, jadi memang kena make sure bagi tahu kat pelajar tu ada 30 minit sahaja untuk dia completekan dia punya task dia. Tapi mungkin ada yang senang tu ataupun yang memang terror tu dibuat sekejap sahajalah. Okay, jadi memang saya ada bagi tahu kat pelajar yang lain, make sure they arrive at the venue dekat lab tu 10 minit awal. Okay, jadi
kalau kita rasa kita punya station kita tu dia dah balik awal, kita tak perlu tunggu dia naik pukul 10.30. Kita just panggil je sesiapa yang available dekat luar tu, yang dekat dalam grup tu. Jadi kemungkinan akan habis awal jugalah. So kita tak payah tunggu 8 masuk. Okay, siapa yang dah siap tu dia keluar, okay, kita terus je ganti masukkan ke dalam. Macam tu. Okay, alright. So nanti saya akan bagi jugalah semua ni dekat dalam grup WhatsApp kita.